Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita mendirikan solat fardu secara berjemaah, untuk kita menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung pengajian kita kitab 51 hadis sahih kisah ghaib dan ajaib. Kita masuk kisah yang ke-8. Jadi tuan-tuan, kita dah berlalu 7 kisah sebelum ni. Kebanyakan kisahnya ialah kisah yang berlaku pada hari kiamat kelak. Kisah-kisah yang banyak menggambarkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan berlalu pada bulan lepas kita baca bagaimana kisah tidak ada lagi kematian di hari akhirat nanti. Yang kekal dalam neraka akan kekal, dan yang kekal dalam syurga akan kekal di dalamnya. Jadi malam ini kita nak masuk kisah berkaitan Nabi SAW menunggu kita di telaga Haud. Ini kisah yang berlaku pada hari kiamat. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, daripada Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW bersabda, inni faratukum 'alal haud, sesungguhnya aku mendahului kamu di telaga. Pada hari kiamat kelak kita akan ada telaga. Ulama berbeza pendapat. Nanti telaga ini dia berlaku, singgahnya kat telaga ini berlaku sebelum melintas titian sirat ataupun selepasnya. Jadi berlakulah perbezaan pendapat sedikit di kalangan ulama tentang perkara ni. Sebab Nabi SAW pun tidaklah memperincikan bila perkara ni berlaku. Jadi kata Nabi SAW, aku akan mendahului kamu di telaga. Nabi SAW akan sampai dulu dekat telaga tu. Man marra alayya syariba wa man syariba lam yazma abada. Lalu kata Nabi SAW, sesiapa yang sampai kepadaku, siapa yang lalu dekat tempat Nabi SAW di telaga itu, maka dia akan minumlah air dari telaga tersebut. Lalu kata Nabi SAW, sesiapa yang minum air dari telaga tersebut, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Kemudian datang pula satu kelompok manusia, a'rifuhum, aku mengenali mereka, wa ya'rifuni, dan mereka pun mengenaliku. Thumma yuhalu baini wa bainahum, akan tetapi kemudian dipisahkan antaraku dengan mereka. Ada halangan, mereka tak dapat nak bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hazim, salah seorang perawi hadis ini, Abu Hazim, dia berkata, fasami'ani Nu'man bin Abi Ayyash faqal hakadha sami'ata min Sahal. Jadi Nu'man bin Abi Ayyash tanyalah ke Abu Hazim, macam tu ke yang kau dengar daripada Sahal bin Sa'ad? Dia kata, lalu Abu Hazim kata, macam itulah. Lalu Nu'man bin Abi Ayyash kata, ashhadu ala Abi Sa'id al-Khudri la sami'tuhu wa huwa yazidu fiha. Lalu Nu'man kata, aku pernah dengar hadis yang sama daripada Abu Sa'id al-Khudri. Cuma daripada Abu Sa'id al-Khudri dia lebih jelas, lebih panjang, lebih terperinci. Dalam riwayat Abu Sa'id al-Khudri dia kata, fa'aqul innahum minni. Nabi SAW kata, sesungguhnya mereka ni daripada kalanganku.
Bila Nabi SAW tengok ada di kalangan orang umatnya yang terpisah, yang tak dapat minum air dari telaga tersebut, Nabi SAW kata, innahum minni, sesungguhnya mereka ini daripada kalanganku. Fayuqal, lalu dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya kau tak tahu apa yang mereka dah buat selepas kau pergi. Kau tak tahu apa yang mereka dah buat lepas kau tak ada. Lalu kata Nabi SAW, suhqan, suhqan liman ghayyara ba'di. Pergilah jauh-jauh, pergilah jauh-jauh sesiapa yang telah menukar agamanya selepas itu. Jadi tuan-tuan, antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada orang beriman, dia dapat minum air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebahagian ulama berpendapat bahawa singgah kat telaga ni lepas kita berkumpul kat padang mahsyar, sebelum kita nak meniti titian as-sirat. Sebab mereka kata nampak ada relevannya, sebab kita berkumpul kat padang mahsyar dengan keadaan yang digambarkan dalam banyak hadis, panas matahari dekat sejengkal dengan kita, sampai berpeluh-peluh, sampai ada yang ditenggelami dengan peluhnya. Jadi singgahlah dekat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beriman, dia akan dapat minum air telaga itu dan tidak akan dahaga selama-lamanya. Tapi ada orang yang Nabi kenali, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangka mereka ini kekal beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya tak. Mereka menukar agama mereka. Mereka menukar agama mereka. Jadi hadis ini juga menunjukkan Nabi SAW tidak tahu apa yang berlaku di masa hadapan, kecuali apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada baginda SAW. Sebab Nabi SAW tak tahu apa yang orang ni dah buat lepas Nabi SAW meninggal dunia. Jadi ni kan Nabi SAW tak tahu benda-benda ghaibiat kecuali bila dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada banyak hadis yang membicarakan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahaja yang mempunyai telaga? Dalam riwayat At-Tirmizi daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, inna likulli nabiyyin hawdha, sesungguhnya setiap nabi mempunyai telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan, dan mereka akan saling membanggakan siapakah telaga yang paling ramai dikunjungi oleh orang. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni arju an akuna aktsarahum waridan, dan aku berharap agar telagaku inilah yang mendapat pengunjung yang paling ramai. Jadi setiap nabi akan ada telaganya. Dan Nabi SAW juga mempunyai telaga. Tapi bukanlah semua orang yang lalu di telaga itu dapat minum. Tuan-tuan, bayangkan kita baru melepasi perhimpunan di Mauqif, di perhimpunan di padang mahsyar. Keadaan yang genting, panas, berpeluh, sampai ditenggelami dengan peluh. Lalu kita dahaga, kita lah sampai dekat telaga yang ada Nabi SAW di situ. Kita nak minum, tiba-tiba dihalau. Kita nak minum, tiba-tiba diusir. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita hari ni kita haus sampai satu tempat nak minum, dah jumpa perigi nak minum, orang halau kita, tak bagi kita minum. Begitulah yang akan berlaku kepada orang yang tidak beriman kepada Nabi SAW. Orang yang menukar agamanya. Dalam riwayat yang lain, Al-Bukhari, hadis sahih Imam Al-Bukhari dan Muslim, dalam riwayat yang lain disebutkan, ana faratukum 'ala al-hawdi wa la yurfa'anna rijalun minkum thumma la yukhtalajunna duni. Nabi SAW kata, aku mendahului kamu di telaga, kemudian datanglah sekelompok manusia, lalu kelompok manusia ini ditarik daripada aku. Lalu kata Nabi SAW, ya Rabb, ashabi, wahai Tuhan, itu sahabatku, itu sahabat-sahabatku.
Lalu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kau tak tahu apa yang mereka buat lepas kau dah tak ada. Lalu dalam banyak riwayat lagi menceritakan perkara ini. Tuan-tuan, riwayat yang berkaitan dengan kewujudan telaga ini merupakan riwayat yang mutawatir. Ia diriwayatkan lebih daripada 30 atau 20 orang sahabat. Jadi tuan-tuan, bila khabar itu khabar yang mutawatir, maka tidak diragui lagi tentang kesahihannya. Maka wajib beriman dengannya. Tidak boleh lagi, dia bukan lagi satu sangkaan atau zon. Dia perlu perkara yang perlu diyakini bahawa telaga Haud ni memang wujud pada hari kiamat. Inilah yang pendirian yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeza dengan pendapat sebahagian kelompok-kelompok bid'ah yang menolak kewujudan telaga ini. Dalam riwayat lain yang disebutkan, yaridu alayya yaumal qiyamah rahtun min ashabi fayuhallauna 'anil haud. Nabi SAW kata, akan datang pada hari kiamat sekumpulan sahabat-sahabatku, tetapi mereka ini dihalau dari telaga. Aku pun berkata, ya Rabb, ashabi, wahai Tuhan, itu sahabat-sahabatku. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la ilma laka bima ahdathu ba'dak. Sesungguhnya kamu tak tahu, kamu tidak mempunyai ilmu tentang apa yang telah mereka lakukan selepas kamu. Innahum irtaddu ala adbarihim al-qahqara. Sesungguhnya mereka ini telah murtad, keluar daripada agamanya. Jadi para sahabat, para ulama menyatakan perkataan sahabat dalam hadis ini, dia adalah dari segi lughah, dari segi bahasa. Sebab kalau definisi sahabat yang dipegang bila kita bercakap tentang sahabat Nabi, mereka yang beriman dengan Nabi SAW, mereka jumpa Nabi SAW, mereka beriman dan mereka mati dalam keadaan beriman. Adapun orang-orang ini yang Nabi SAW sangka mereka adalah sahabat Nabi, sebab ketika hidupnya Nabi SAW, mereka beriman dengan Nabi SAW. Tetapi lepas kematian Nabi SAW, mereka murtad. Ini seperti yang berlaku pada Musailamah Al-Kadzab, Nabi palsu. Kalau kita baca sirah Nabi SAW dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum oleh Al-Mubarak Furi, kita akan nampak macam mana pada hari kematian Nabi SAW, selepas kematian Nabi SAW, ada kelompok-kelompok Arab Badui yang murtad, ada yang enggan bayar zakat, sampai diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi SAW tidak tahu perkara itu berlaku. Nabi SAW tak tahu perkara gaib. Nabi SAW tak tahu akan ada kelompok-kelompok ni. Lalu Allah bagi tahu nanti mereka ini tak dapat minum daripada telaga Nabi SAW, kerana mereka telah menukar agama mereka selepas kewafatan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kita nak tengok sedikit apakah ciri-ciri telaga Nabi SAW ni. Ada banyak hadis yang menerangkan tentang keadaan telaga tadi. Pertamanya, telaga Nabi SAW ini ia sangat luas, sangat besar. Jadi sesuailah dengan umat Nabi SAW yang sangat ramai. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW kata, haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawa. Telagaku ini sepanjang jarak sebulan perjalanan dan sudut-sudutnya bersamaan. Maksudnya telaga Nabi SAW ni dia macam 4 segi sama lah. Kan 4 segi sama maksud setiap sisi sama panjang kan. Itu maksud dia. Dia luas dan bentuk dia, sisi-sisi dia semua sama panjang. Jadi ketika Nabi SAW nak bagi tahu betapa besarnya telaga baginda SAW, Nabi SAW kata, inna amamakum hawdan ma baina nahiyataihi kama baina jarba wa adruh. Sesungguhnya di hadapan kamu ada telaga yang mana luasnya adalah seperti antara Jarba dan Azruh, satu tempat yang jauh antara satu sama lain. Dalam riwayat lain Nabi SAW kata, haudi kama baina Ailah wa Sana'a minal Yaman.
keluasan telagaku seperti jarak antara Ailah dan Sana'a, tempat yang jauh. Jadi nak menunjukkan telaga Nabi SAW ini sangat besar, sangat besar. Dan umat Nabi SAW yang beriman dapat minum di telaga tersebut. Lagi apa ciri-ciri telaga itu? Nabi SAW dalam Al-Bukhari kata, ma'uhu abyad minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyab minal misk, dan bau air itu lebih harum daripada kasturi. Jadi tuan-tuan, kita kalau pergi kat perigi hari ni, kadang-kadang Allah bau air dia, nak ambil wuduk pun macam tak selera pula kita nak mandi kat situ. Wuduk, nak minum lagi lah tak selera. Tapi air dekat telaga Nabi SAW dia wangi dan putih, lebih putih daripada susu. Dalam riwayat Muslim disebutkan, wa ma'uhu abyad minal wariq, putihnya air itu lebih daripada putihnya perak, dan baunya lebih harum daripada kasturi. Wa ahla minal asal, dalam Sahih Muslim, dan rasanya lebih manis daripada madu. Masya Allah tuan-tuan, kita minum air perigi tak rasa air madu, rasa payah kadang kan. Tapi air telaga Nabi SAW lagi manis daripada madu. Mana datang air telaga Nabi SAW ini? Ia datang daripada Al-Kautsar. Al-Kautsar, sungai dalam syurga. Sumber airnya adalah sungai dalam syurga. Kata Nabi SAW, yashkhubu fihi mizaban minal jannah, dituangkan pada telaga ini sumber airnya daripada dua sumber daripada syurga. Yaghussu fihi mizaban yamuddanihi minal jannah, ahaduhuma min zahabin wal akhar min wariq. Dituangkan kepadanya dua saluran yang bersumber daripada syurga, salah satunya daripada emas, salah satunya daripada perak. Jadi air telaga Nabi SAW ini daripada sungai Al-Kautsar yang berada di dalam syurga. Jadi sifat-sifat air ni yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada kasturi. Kalau kita baca hadis-hadis yang berkaitan air sungai Al-Kautsar itu macam tu jugalah. Macam tu juga. Kemudian apa lagi yang ada pada telaga Nabi SAW ini? Di situ ada banyak bekas-bekas, bejana-bejana, bekas-bekas nak isi air. Dan banyaknya bekas-bekas tersebut, Nabi SAW kata, wa kizanuhu kanujumis sama, bekas-bekas minumannya seperti bintang-bintang di langit. Banyak, tak tahu kita banyak mana. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW kata, wallazi nafsi Muhammadin biyadih la aniyatuhu aktsaru min adadi nujumis sama. Demi Allah, bilangan bekas-bekas air dekat telaga itu lebih banyak daripada bilangan bintang-bintang di langit. Jadi Dr. Sulaiman Al-Ashqar menyatakan, kenapa Nabi SAW membuat permisalan, membandingkan bekas-bekas air, bejana-bejana air yang ada di telaga itu dengan bintang-bintang di langit. Pertama, nak menunjukkan jumlahnya yang sangat banyak. Yang kedua, nak menunjukkan keindahan bekas-bekas air yang ada kat telaga tu, cantik macam bintang. Cantik macam bintang. Jadi itulah keadaan yang ada di telaga Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, siapakah manusia yang terhalang dari dapat minum daripada telaga Nabi SAW itu? Iaitu pertama, orang yang murtad daripada kalangan sahabat. Maksudnya orang yang zaman Nabi mereka beriman, lepas Nabi SAW meninggal mereka murtad, seperti Musailamah Al-Kadzab. Begitu juga kelompok-kelompok Nabi palsu. Lepas kewafatan Nabi SAW muncul banyaklah Nabi-Nabi palsu. Jadi mereka ni disangkakan beriman lah, sebab pada zaman Nabi SAW mereka ikut Nabi SAW, tapi akhirnya mereka murtad.
Yang seterusnya, siapa lagi yang tak dapat minum daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik tidak akan dapat minum daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab mereka tak beriman. Walaupun secara zahirnya mereka nampak beriman, tetapi mereka tidak akan dapat minum daripada telaga tersebut. Yang seterusnya, orang-orang ahlul bid'ah, kelompok-kelompok bid'ah yang merosakkan agama, yang membawa perkara-perkara yang tidak ada kaitan dalam agama ke dalam agama ini. Ini berdasarkan riwayat Al-Bukhari yang mana Nabi SAW sebut, la tadri ma baddalu ba'dak. Kamu tak tahu apa yang mereka tukar-tukar selepas kamu. Mereka merosakkan agama ini dengan cara menukar ajaran agama ini. Sebab tu ada banyaklah kelompok-kelompok bid'ah khawarij yang mudah mengkafirkan orang. Ada kelompok Mu'tazilah, ada kelompok Syiah, ada banyak, dah berkembang sampai hari ini. Kalau kita lihat hari ini, adalah muncullah pelbagai kelompok-kelompok anti hadis yang menolak hadis Nabi SAW. Tu belum campur lagi kelompok-kelompok batiniyah, golongan-golongan yang mendakwa mereka ni golongan tasawuf, tapi mereka jauh daripada penyucian jiwa. Sebaliknya mereka rosakkan agama ini. Sebab itu ada sampai yang kata bila manusia sampai ke tahap makam yang tertentu, kedudukan tertentu, mereka dah tak terikat dah dengan hukum hakam. Ini kelompok-kelompok yang sesat. Sebab itu kadang-kadang ada penafsiran Al-Quran yang pelik-pelik. Tuan-tuan, ada orang dia tafsirkan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kita terjemahkan, katakanlah dia adalah Allah yang Maha Esa. Huwa itu merujuk kepada Allah. Tetapi ada kelompok-kelompok dia membawa fahaman yang sesat, bid'ah ke dalam agama. Dia kata huwa dalam ayat itu merujuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah Muhammad itu adalah Allah yang Maha Esa. Fahaman yang merosakkan agama kita, menjerumuskan manusia ke dalam lembah kesyirikan, menyamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengajar manusia kalau ada hajat-hajat tertentu, ada masalah-masalah tertentu, pergilah minta dekat orang-orang yang telah meninggal dunia, yang telah mati. Sedangkan Nabi SAW ajar kita apa? Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu nak minta ke Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu nak minta tolong, mintalah ke Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi SAW ajar kita, lepas aku wafat, lepas aku meninggal dunia, kalau kamu ada apa-apa hajat tertentu, datanglah kat kubur aku, minta daripada aku. Nabi SAW tak ajar macam tu. Tapi manusia bawa masuk. Manusia bawa masuk perkara-perkara. Sedangkan perkara-perkara sebegini telah ada contoh dalam sirah-sirah Nabi terdahulu. Bagaimana rosaknya manusia. Macam mana boleh muncul berhala? Macam mana boleh muncul berhala? Pada asalnya itu adalah berlaku pada umat Nabi Nuh. Kita tengok dalam surah Nuh ada sebut nama 5 berhala tersebut. Kalau kita rujuk kitab tafsir, itu merujuk kepada 5 orang soleh yang lepas mereka meninggal dunia, maka syaitan bisikkan kepada pengikut mereka. Mereka orang baik. Syaitan bisikkan kepada pengikut mereka untuk lepas meninggalnya orang-orang soleh ni buat patung. Bukan nak sembah. Sebaliknya apa? Untuk menggalakkan kita beribadah. Yalah, bila nampak patung orang soleh ni, nanti rasa termotivasi lah nak beribadah. Lalu matilah generasi pertama yang bina patung-patung ni. Datang generasi seterusnya, terus mereka sembah patung tersebut. Itu yang berlaku.
Kemudian macam mana pula patung-patung ni boleh merebak kat Jazirah Arab, masuk kat Mekah, sampai dekat keliling Kaabah ada berhala. Sedangkan Mekah tu pada asalnya di bawah agama Nabi Ibrahim AS. Nabi SAW keturunan Nabi Ismail AS. Ketika Nabi SAW dilahirkan, keadaan masyarakat di situ, keadaan Baitullah dikelilingi dengan berhala. Masyarakat Mekah masih ikut lagi ajaran Nabi Ibrahim, tawaf, datang kat Baitullah, kat Kaabah mereka muliakan. Tapi keliling Kaabah dah penuh dengan berhala. Ajaran Nabi Ibrahim dirosakkan. Oleh siapa? Dalam sejarah kita akan belajar. Amr bin Luhai. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW kata nampak dia heret usus dia dalam neraka. Sebab apa? Amr bin Luhai ini, dialah orang yang membawa masuk berhala ke tanah Arab. Dia kisah dia dalam sejarah panjang. Macam mana dia pergi Syam, dia nampak orang Syam pergi sembah berhala, dia pun bawa balik berhala tu. Mula-mula dia bawa balik berhala Hubal. Lepas tu Amr bin Luhai ni pula orang ramai suka dia sebab dia baik, dia suka bagi makan kat orang yang jemaah haji. Dia baiklah, orang baik. Jadi disebabkan kebaikan dia, bila dia bawa ajaran penyembahan berhala, maka semua orang terpengaruh. Lepas tu bila musim haji, dia agih-agihkan berhala kepada jemaah-jemaah haji yang datang dari luar. Maka makin merebaklah penyembahan berhala kat negara-negara Arab yang lain. Dirosakkan agama Nabi Ibrahim di tempat, di Baitullah. Kalau kita tak jaga agama kita, akan rosak dengan pelbagai cara. Kita boleh tengok tuan-tuan, kadang-kadang kita tak tahu macam mana manusia ni beragama, seolah-olah tidak ada petunjuk daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kadang-kadang kita nampak ada orang dia berzikir sampai melompat-lompat, menjerit-jerit, macam orang histeria, macam orang gila. Itu ke ajaran Nabi SAW? Macam mana Nabi SAW ajar kita berzikir, berdoa? Ada ke Nabi SAW ajar kita menjerit-jerit? Dari mana datang perkara tu? Tapi dibawa masuk dalam masyarakat kita. Dibawa masuk. Ajaran siapa? Dirosakkan. Dirosakkan agama. Bila orang nampak, macam ni ke cara berzikir? Kalau tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, tak ada. Tak ada. Dirosakkan. Imej agama rosak kerana dibawa masuk bid'ah-bid'ah ke dalam agama. Kalau orang Syiah kita tengok, bila bulan Muharram, hari Karbala, mereka pukul-pukul sebahagian aliran, mereka pukul-pukul badan mereka meratapi kematian Sayyidina Husain. Dirosakkan agama oleh orang-orang yang sebegini. Jadi mereka termasuk di dalam kelompok yang menukar agama. Bukan yang menukar agama ni bukan sekadar murtad, termasuk juga yang menukar ajaran agama, isi kandungan agama tersebut. Sebab itu Nabi SAW sangat bagi warning tentang perkara-perkara baru dalam agama. Kita bukan bercakap tentang khilaf-khilaf fiqah ni, pasal isu baca kunut ke tak kunut ke, lafaz usolli ni, bukan itu perbincangan kita ni. Kita bercakap tentang isu-isu yang merosakkan agama. Sebab tu Nabi SAW kata kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Sebab bila muncul perkara-perkara baru, dia menenggelamkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kita masuk bulan Rejab nanti, akan ada solat raghaib. Solat raghaib yang mana dia dibuat pada, tak silap saya, Rabu terakhir bulan Rejab tu. Saya tak ingat dah tu. Solat raghaib. Imam An-Nawawi benda tu bid'ah. Benda-benda baru dibawa masuk dalam agama. Jadi kita kena berhati-hati dengan perkara ni. Jadi saya ingatkan sekali lagi, saya bercakap tentang aspek bid'ah yang merosakkan agama, bukan benda-benda yang khilafiyah yang ulama berbeza pendapat. Bahawa usolli tu ada isu qiyas dengan talbiyah, semua bukan itu. Kita bercakap benda-benda yang mana kebanyakan bid'ah ni dia akan merosakkan agama, dia bawa manusia kepada kesyirikan. Nauzubillah min zalik.
Jadi kita kena jaga agama kita. Kita kena perhati, kita belajar agama daripada siapa. Apa sumber ajaran tersebut? Adakah datang daripada Nabi SAW? Adakah datang daripada Al-Quran? Kita kena berani bertanya kepada orang yang sampaikan agama. Macam saya sampaikan satu perkara, tuan-tuan kena berani tanya, jangan takut. Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan ni ada sumber daripada Al-Quran, ada sumber daripada hadis. Sebab itu cara untuk firewall kita, untuk kita lindungi diri kita. Sebab kadang kita tak tahu. Yang mengajar dia macam-macam. Kita kena berani tanya, nak pastikan agama kita selamat. Nak pastikan kita tak termasuk dalam ahli-ahli bid'ah yang dilarang daripada minum daripada telaga Nabi SAW. Nauzubillah min zalik. Kita kena selamatkan agama kita. Dan zaman sekarang muncul lagi macam-macam bid'ah pluralism yang menyatakan Islam ini agama yang sama dengan agama yang lain. Digunakanlah ada dalil ayat Al-Quran nak menyatakan bahawa Islam mengiktiraf agama-agama lain. Kadang-kadang adalah kita tengok kawan-kawan kita yang macam terpengaruh perkara ni. Dia datangkan dalam bentuk agama, dia bawa dalil Quran, dibawakan dari dalil yang mana Islam tak paksa. Allah tak suruh paksa orang masuk Islam tu, nak dikatakan bahawa kita mengiktiraf agama lain. Sebab itulah ada yang kata tak apa, tak ada masalah kita pergi. Kalau waktu Christmas sambut Christmas, tahun baru Cina sambut tahun baru Cina, waktu Deepavali sambut Deepavali, raya kita sambut raya kita. Ada yang kata semua agama sama, mengajar kebaikan, tak ada masalah nak pilih mana-mana pun. Nauzubillah min zalik. Kalau semua agama sama, buat apa Nabi SAW lawan musyrikin? Kalau semua agama sama, buat apa Nabi SAW lawan Yahudi? Tapi itulah pemikiran-pemikiran yang masuk dalam umat Islam. Apa lagi pemikiran? Kita kadang-kadang bid'ah ni kita nampak bab-bab amalan, kadang-kadang benda-benda kecil-kecil je, bab kenduri arwah yang ulama khilaf, itu yang kita nampak bid'ah. Kita tak nampak dari segi pemikiran yang masuk. LGBT, takkan LGBT bid'ah ustaz kata maksiat. Betul, benda tu asal maksiat. Tapi sekarang ada pemikiran yang cuba nak menyatakan bahawa sebenarnya Islam benarkan perkara tu. Bila benda tu cuba diagamakan, dimasukkan dalam agama, dijadikan sebenarnya Islam benarkan benda ni, itu dah jadi bid'ah. Maksudnya reka benda baru dalam agama. Mereka datangkanlah penafsiran baru. Kononnya sebenarnya kaum Nabi Lut itu dilaknat oleh Allah bukan sebab mereka buat hubungan seks sesama jantina, bukan. Mereka tu dilaknat sebab mereka paksa. Kalau buat sukarela tak salah, tak dosa, tak haram. Nauzubillah min zalik. Tuan boleh kalau baca jumpa perkara-perkara ni. Suatu dekat UKM dikeluarkan ada tesis yang berkaitan tafsir LGBT. Bongkar balik ayat-ayat Al-Quran yang mereka guna, jawab balik macam mana syubhat-syubhat yang mereka kemukakan. Banyak tuan-tuan. Dia berkembang, bid'ah ni berkembang, pemikiran-pemikiran baru yang dibawa masuk ke dalam agama ni berkembang. Ada yang kata, kalau dulu ada aliran Murji'ah yang memisahkan amalan daripada iman, yang mana golongan irja' ni dia pemikiran mereka kata manusia ni kalau dia dah berimanlah, tak kira dia buat maksiat macam mana pun. Maksudnya iman ni constant, dia kekal, tak kira, dia tak naik turun. Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan iman ni naik dan turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan maksiat dilakukan. Dia bagi golongan Murji'ah tak, iman tu constant. Sebab tu kadang-kadang kita dengar orang cakap bila kita tegur, jangan buat benda ni, dosa. Dia kata iman tu kat hati, yang penting takwa. Dia tak tahu bila seseorang tu buat dosa, buat maksiat, menunjukkan iman dia lemah. Bukan kita kata dia terkeluar dari Islam. Itu beza juga Ahlussunnah dengan Khawarij. Khawarij ni kalau orang buat dosa besar, dia kafirkan terus. Khawarij ni kalau orang buat dosa besar, dia kafirkan terus. Dia mudah kafirkan orang. Ahlussunnah tak kafirkan pelaku dosa besar. Tapi kita juga tak kata iman mereka sempurna. Jadi pemikiran-pemikiran ni masuk dalam masyarakat kita, masuk dalam anak-anak kita. Kadang-kadang mereka baca. Jadi kita kena jaga. Bid'ah-bid'ah dalam bentuk pemikiran, akidah itu akan merosakkan.
Kalau kita fikir logik dulu, kita tak pernah terfikir akan ada orang kata Islam ni sama macam agama lain. Semua agama diredai oleh Allah. Tapi sekarang muncul orang-orang macam tu. Jadi kita kena jaga agama ni daripada dirosakkan. Apa lagi bid'ah-bid'ah yang mungkin kita tak nampak, orang tak pernah cakap benda tu bid'ah, tapi sebenarnya benda tu bid'ah. Ada yang kata, dia bawa penafsiran baru dalam agama. Dia kata contoh dalam pemakaian menutup aurat. Mereka kata yang sebenar dimaksudkan dengan dalil-dalil menutup aurat ni sebenarnya untuk kita pakai pakaian yang menutup keaiban kita, menjaga maruah kita. Jadi keaiban dan maruah ni berbeza-beza lah ikut masyarakat. Jadi mereka kata kau tak pakai tudung, tak tutup rambut, tak apa, selagi mana pakaian kita sopan, okey lah. Mereka tafsirkan aurat tu, sebab aurat dari segi bahasa maksudnya aib. Jadi kalau selagi mana pakaian kita tu tak menimbulkan keaiban, maksudnya dah tutup aurat lah. Kenapa kita kata bid'ah? Bukan aurat tu pada asalnya maksiat je. Tapi bila dibawa pemikiran tu, cuba kata ini sebenarnya yang Islam sampaikan, maka dia dah jadi satu pemikiran yang bid'ah, yang merosakkan agama. Bawa benda baru dalam agama. Jadi kelompok-kelompok bid'ah ini tidak akan dapat nikmat minum telaga daripada telaga Nabi SAW, air daripada telaga Nabi SAW. Kita nak tengok lagi apa faedah yang kita dapat daripada hadis ini. Pertama, Rasulullah SAW akan menunggu orang-orang beriman di hari kiamat nanti. Nabi SAW sampai dulu dekat telaga. Lalu sesiapa yang istiqamah dalam beragama, maka dia dapatlah minum air daripada telaga tersebut. Jadi tuan-tuan kena doa. Kita tak tahu penghujung hidup kita macam mana. Antara doa yang Nabi SAW kerap baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Sebab tuan-tuan, kita tak tahu. Hari ni kita beriman, tapi esok kita tak tahu. Hari ni kita di atas jalan sunnah, kita tak tahu esok lusa kita baca buku ke apa, terpengaruh dengan faham-faham bid'ah yang ada dalam buku yang kita baca. Jadi moga Allah selamatkan diri kita. Yang kedua, mereka yang membelakangi agama Islam, khususnya yang murtad, maka mereka akan diharamkan daripada meminum air tersebut. Yang seterusnya, wajib seorang Muslim meyakini akan kewujudan telaga yang dikurniakan oleh Allah kepada Rasulnya. Kerana khabar yang berkaitan kewujudan telaga ini adalah hadis-hadis yang mutawatir, yang terlalu banyak, yang tak boleh lagi dipertikaikan kesahihannya. Nabi SAW melihat telaga itu di dunia dengan mata kepalanya. Maksudnya bukan Nabi SAW tengok telaga tu ada dah kat muka bumi, bukan. Tapi Allah perlihatkan dekat Nabi SAW, sebagaimana Allah perlihatkan syurga dan neraka kepada Nabi SAW. Ada satu ketika Nabi SAW solat, mengimami solat para sahabat. Tiba-tiba para sahabat nampak Nabi SAW bergerak ke hadapan. Lepas tu mereka nampak pula Nabi SAW bergerak ke belakang. Mereka tanya Nabi SAW apa yang berlaku. Nabi SAW beritahu waktu bergerak ke hadapan tu sebab Nabi SAW nak ditunjukkan syurga kat Nabi SAW. Jadi Nabi SAW nak ke depan, nak pergi ke syurga tu. Bila ditunjukkan ke neraka, Nabi SAW berundur, takut. Jadi Nabi SAW ditunjukkan perkara-perkara tersebut. Hadis ini juga menunjukkan tuan-tuan akan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luas. Sebelum masuk syurga lagi, orang-orang yang beriman akan dapat minum daripada, dan akan dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ada satu lagi kelompok yang tidak akan dapat minum air telaga Nabi SAW ini. Daripada Jabir bin Abdullah, Nabi SAW berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, a'adzakallah min imarati sufaha. Semoga Allah melindungi engkau daripada pemimpin-pemimpin yang sufaha, jahil, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Wa ma imaratus sufaha, siapa pemimpin-pemimpin yang bodoh? Kata Nabi SAW, umara'u yakununa ba'di la yaqtaduna bihadi. Pemimpin-pemimpin yang datang selepasku tetapi tidak mengikut petunjukku. Kita sambung sefazan tuan-tuan tentang kategori orang yang tak dapat minum ni.
صل على محمد وعلى آله اللهم رب العزة والتامة والصلاة القائمة محمد وسيلة والفضيلة وأصل مقام محمود الذي رضيت بالله رب الإسلام محمد. Di Nabi SAW kata selepas Nabi nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang teruk. La yaqtaduna bihadi, mereka tidak mengikut petunjukku. Wala yastannuna bi sunnati, mereka tak ikut sunnah Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, faman saddaqahum bikadzibihim, sesiapa yang membenarkan pendustaan mereka, sesiapa yang pergi sokong mereka, tipu kita sokong juga. Wa a'anahum ala zulmihim, dan membantu kezaliman mereka, fa ulaika laisu minni wa lastu minhum, mereka itu bukan daripada kalanganku dan aku bukan daripada kalangan mereka. Wala yaridu alayya haudhi, dan mereka takkan dapat minum air dari telagaku. Jadi tuan-tuan, pemimpin zalim dah teruk dah. Sesiapa yang pergi sokong pemimpin zalim, bantu mereka, mereka bohong pun kita percaya, kita sokong, kita sebarkan pembohongan, suruh manusia percaya pembohongan dia. Dia menzalimi orang, kita pun tolong dia zalimi orang.
Alasan kita adalah kerja je. Nak macam mana? Saya kerja je, itu tugas saya. Tapi zalimi orang. Kita tahu orang yang kita tak buat apa-apa, kita zalimi mereka. Maka kata Nabi SAW, mereka bukan daripada kalanganku dan aku bukan daripada kalangan mereka. Dan mereka tak dapat air daripada telaga Nabi SAW. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim, dan sesiapa yang pula yang tidak membenarkan pendustaan mereka, wa lam yu'inhum ala zulmihim, dan tak membantu kejahatan pemimpin-pemimpin zalim ini, kata Nabi SAW, faulaika minni, mereka inilah daripada kalanganku, wa ana minhum, dan aku daripada kalangan mereka, wa sayaridu alayya haudi, dan mereka inilah yang akan datang kat telaga Nabi SAW dan dapat minum daripada air telaga Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kena jaga diri kita. Kita memang disuruh mentaati pemerintah selagi mana arahan yang diberikan tu tidak bercanggah dengan syarak. Tapi kita bukan disuruh mentaati dalam segala perkara. Kalau benda yang salah-salah, kalau mereka lakukan kezaliman, kita jangan tolong. Sebaliknya tugas sebagai rakyat, apa dia, kita doakan. Bukan juga kita pergi memberontak sampai negara huru-hara, tak juga. Tapi kita tak disuruh untuk taat dalam kezaliman dan membenarkan penipuan-penipuan yang dilakukan. Tipu rakyat, kita tak boleh kata apa yang dia cakap tu betul walaupun kita tahu benda tu salah. Jadi tugas kita sebagai rakyat apa dia? Bagi nasihat dekat pemimpin kalau kita mampu. Kalau tak mampu, doakan untuk mereka menerima hidayah. Bukan kita jadi pembodek mereka. Jadi ringkas daripada hadis tadi, pembodek kepada pemerintah yang ikut je, benarkan je walaupun benda tu salah, mereka tak dapat minum daripada telaga Nabi SAW. Para sahabat pernah tanya dekat Nabi SAW. Dalam hadis tu Nabi SAW kata, wa inni la asuddun nas anhu, aku akan usir manusia daripada telaga itu, kama yasuddur rajul ibil, sebagaimana seseorang menghalau unta dia. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, ata'rifuna yauma idzin, adakah kamu akan kenal kami pada hari tersebut? Nabi SAW kata, na'am, lakum sima laysat li ahadin minal umam, kamu ni ada tanda-tanda kat kamu ni, pada diri kamu ni orang beriman ni ada tanda-tanda yang tak wujud pada orang lain. Tariduna alayya ghurran muhajjalin min atharil wudu, apa yang ada iaitu wajah kamu ni akan berseri-seri, akan ada tanda daripada bekas wuduk kamu. Maka bila orang tu beriman, Nabi SAW kenal mereka, maka mereka dapatlah minum. Cuma yang tadi ada orang-orang tu Nabi SAW sangka mereka tu orang beriman, rupanya mereka dah murtad dah lepas kewafatan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita di kalangan orang yang dapatlah minum daripada telaga Nabi SAW, dan kita dilindungi daripada jadi